wabarakatuh. Kembali semula dalam Biological Blog edisi Kebun Lokal. Okey, untuk hari ini kita akan bincang sedikit berkenaan dengan rosemary. Rosemary iaitu tanaman herba. Yang mana kita tahu tanaman herba rosemary ni dia mempunyai bau yang agak kuat lah, dan selalu digunakan masa kita nak panggang kambing ke, panggang daging ke, atau panggang ayam ke kan. Selalu kita akan guna sebagai dia punya nak hilangkan rasa ataupun nak tambahkan aroma kita punya hasil panggangan lah. Okey, jadi untuk hari ini ada dua kaedah untuk kita nak dapatkan rosemary ni. Salah satunya adalah kita tanam daripada biji benih, dan salah satunya kita ambil daripada keratan dia saja. Kita kerat dan kita tanam kepada tanah sedaan yang lain-lain. Jadi untuk hari ini saya akan tunjukkan sedikitlah apa yang saya tahu mengenai dengan rosemary ni dan cara untuk kita kembang biakkan dia melalui keratan. Okey, untuk hari ini kita perlukan pokok rosemary ni, pokok induknya. Kemudian ini pokoknya lebih besar lah. Sengaja saya bagi besar sikit. Ini, lepas tu spray air dan juga pemotong lah, pisau ke gunting ke. Kalau korang ada pisau, guna pisau. Kalau ada macam saya ni cutter ni, gunalah cutter ni. Alright. Okay, saya akan dekatkan visual dulu untuk korang tengok apa yang saya buat dekat atas meja ni. Okey, tuan-tuan dan puan, untuk rosemary saya nak alihkan pokok rosemary ni sebab dia dah start kuning-kuning ni. Bermaksud mungkin dia dah terlampau besar dan nutrien yang ada dalam tanah ni dah semakin berkurang dah. Saya kalau ikutkan boleh je baja. Tapi masalahnya bila kita baja, dia membesar kat sini je lah. Eloknya kalau kita nak kembangkan dia lagi, kita tuai dia ataupun kita buatkan keratan baru ataupun buat sembahyang yang baru lah. Okey, untuk yang ini, panjang rosemary ni kita nak ambil berapa panjang adalah, satunya kita ambil keratan yang sedikit dah tua sikit, dah lama sikit macam ni. Yang ni dah lama sikit lah. Yang ni pokok dah lama. Jangan ambil pucuk dia pula. Okey, panjang ni kita ambil dalam panjang macam ni lebih kurang. Sekejap. Okey, lebih kurang panjang macam ni lah. Panjang ni nak kata sejengkal pun ada, tapi hampir sejengkal saya lah. Okey, kita alihkan dulu. Kita ambil yang lain pula. Okey, saya akan alihkan. Saya akan cek dulu mana yang sesuai. Sesuai ni pada pandangan kita lah. Macam saya kata tadi, hampir sejengkal panjang dia macam ni. Nanti yang mana kita potong ni, dia akan tumbuhkan yang baru sebenarnya. Dia akan tumbuh yang barulah. Sebab kita tahu kalau pokok yang daripada keratan ni, selalunya dia tak ada masalah lah kalau kita potong. Dia ada cabang ni kan. Tak apa, saya tunjukkan. Okey, semasa dalam proses kita buat keratan batang ni, korang akan terasa lah bau dia. Bau dia memang kuat. Akan terhidu bau dia kuat. Dan bau dia ni sedap lah untuk kita bau sebenarnya. Tak adalah sampai menusuk telinga ke, menusuk ke hidung ke kan. Tak adalah gitu. Sedap-sedap je bau dia. Bau herba. Okey. Alright. Okey, saya biarkan pokok induk ni dulu. Saya letakkan ke tepi. Okey, kita dah dapat hampir sebanyak ni lah. Ni daripada pokok induk tadi. Pokok induk tadi kita dapat banyak yang ni. Okey tu kan. Bau dia memang best. Seronok bau dia. Okey, nampak ke? Alright. Okey, yang ni sekarang ni saya ambil yang ni lah. Okey, ini untuk keratan yang ini. Keratan yang ini kalau boleh kita tengok betul-betul dan kita pastikan daun-daun yang bawah ni kita buang. Daun-daun bawah ni kan. Daun-daun bawah ni, sebab nanti kalau kita masukkan ke tanah macam ni kan, dari sini masuk ke tanah, daun-daun ni nanti dia akan membusuk. Kita tak nak. Kita nak biar dia buang sikit. Bagi yang ni nanti dia akan tumbuh ni lah akar dia lah. Okey, ada sebuah orang dia akan guna penggalak akar.
Kalau tak ada penggalak akar, kita boleh gunakan bawang. Kalau tak ada bawang, boleh gunakan belacan. Okay, untuk hari ni saya tak gunakan apa-apa penggalak akar. Cuma untuk pokok yang ni saya dah bersihkan kat bawah ni, dah cantik sikit, dan saya akan potong dia serong sikit lah. Potong serong sikit. Serong sikit je. Okey. Dan media tanaman tadi, selalunya kalau untuk kita nak tanam apa-apa, kita perlu basahkan dulu. Selalunya saya akan basahkan dululah kita punya medium yang kita nak semai ni, atau tanah kita nak semai, kita basahkan dulu sekeliling. Basahkan. Alright. Okey. Sekarang ni, yang ni tadi kita cucuk je. Dan pastikan korang dah buat ni lah, dah buat potongan bawah ni lah. Dah buang daun-daun bawah ni. Make sure buang lah. Kalau tak buang nanti dia akan membusuk. Kita ni cucuk je. Macam tu. Okey. Yang seterusnya saya akan penuhkan pokok ni. Dan saya akan ulangkan benda yang sama. Kita buang daun dia. Kita akan buat sampai penuh pokok ni lah. Pasu ni, pokok ni pula. Okey. Cucuk lagi. Okey, saya akan penuhkan pasu ni dengan keratan batang pokok rosemary. Dan kita akan sambung lepas ni. Okey tuan-tuan, saya dah letakkan 3 keratan batang pokok rosemary ni. Jadi pokok rosemary ni kalau boleh kita jangan tanam dia terlampau rapat-rapat, sebab nanti dia akan membesar lah. Contoh macam pokok induk ni kan. Pokok induk ni, ni daripada satu, kalau tuan-tuan tengok, okay, jom saya alihkan sikit. Kalau boleh tengok ini sebenarnya daripada satu keratan batang sebenarnya. Satu keratan batang ni. Dan untuk pasu yang ni lah, besarnya ni. Yang ni sebab dia pasu dia besar, jadi saya letak 3 keratan batang lah. Keratan batang yang lebih ni saya akan letak di pasu yang lain nanti. Okey, itu saja dia punya cara yang cukup ringkas. Okey, sedikit mengenai rosemary, apa yang saya tahu. Rosemary ni dia merupakan tumbuhan repellent. Tumbuhan herba yang mempunyai aroma yang kuat, yang mana kalau sesuai kalau kita tanamkan dengan timun sekali lah. Jadi kalau dia ada macam mana, kalau orang putih panggil dia companion plant lah, yang mana kalau dengan timun tu nanti dia akan jaga timun tu, dan banyak macam serangga agak tak suka dengan bau rosemary ni, sebab bau rosemary ni agak kuat. Jadi kita boleh, kalau dalam satu pasu besar tanam timun, tanam sekali rosemary. Jadi membantu timun tu untuk nak jauhkan daripada serangan serangga perosak. Tapi kita masih ada lagi serangan-serangan lain sebenarnya, seperti kulat apa semua itulah. Jadi untuk rosemary ni pula, setelah kita letak batang-batang yang ni, kita kena siram dulu. Siram, lepas tu dia bukanlah salah satu tanaman yang sukakan air. Rosemary ni pun kalau tak silap saya, dia datang daripada Mediterranean punya area lah, tumbuhan asal di sana lah. Dan dia tak perlukan air yang banyak lah. Make sure dalam tempat kita semai ataupun tanah yang sedaan rosemary ni tidak ditakungi air lah. Dia tak macam daun kesum. Daun kesum kita letak air banyak dia suka kan. Macam rosemary ni dia tak suka. Dia boleh hidup dalam kawasan panas, cuaca panas dia boleh adapt dengan cuaca-cuaca yang begitulah. Ada juga letak rosemary ni di dalam rumah pun boleh juga. Cuma sekali tu perlu dibawa keluar lah, sebab nak kenakan dengan cahaya matahari. Okey, saya rasa itu saja perkongsian saya berkenaan dengan rosemary. Dan insyaAllah kalau katakan rosemary dah cukup besar, nanti saya akan share pula macam mana cara kita nak buat minyak rosemary, lepas tu kegunaan rosemary yang lain, sabun dia apa semualah, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkebun.